Datuk. Sorry. Dia dah dibebaskan. Macam mana dia boleh dibebaskan? Datuk? Dada saya. Datuk! 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 Itu dia antara seretan drama Kisah Cinta Kita. Biasanya kalau kita lihat di drama, selain itu juga berlaku di dunia realiti. Seringkali kita dengar kisah-kisah mereka yang kita lihat sihat, kita lihat begitu muda, jaga pemakanan dan sebagainya, tetapi mati mengejut. Kepada anda yang baru sahaja menonton WHI, itu antara yang kita nak bincangkan pada hari ini. Oleh itu, pada hari ini kita ada dua orang tetamu bersama saya dan juga Sugita. Saya nak kenalkan dulu Datuk Seri Dr. Jeffrey Jeswan Dillon, Pengarah Sukan dan Kecergasan Kardiovaskular Institut Jantung Negara. Apa khabar Datuk Seri? Baik, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Dan Assalamualaikum dan salam satu Rejab. Salam satu Rejab. Terima kasih Doktor. Dan di sini bersama dengan saya, Hawa dan Datuk Seri, kita bersama dengan Encik Parmjit Singh Jagat Singh selaku Pegawai Perkhidmatan Kecemasan dan juga Jurulatih Kanan Bulan Sabit Merah Malaysia. Selamat datang dan terima kasih bersama kami ya Encik Parmjit. Baik, kita nak mulakan perbincangan kita bersama dengan Datuk Seri dahulu ya, Hawa. Okey, baiklah. Datuk Seri, pastinya ada pelbagai persoalan tentang mati mengejut ni. Ramai yang terfikir-fikir apa puncanya, kenapa tak ada simptom awal-awal. Tapi sebagai permulaan Datuk Seri, kalau boleh dikongsikan sepanjang pengamatan Datuk Seri, berapa kerap sebenarnya mereka yang mati mengejut ni dan apa punca utamanya Datuk Seri? Ya, yang kita tahu, kita nampak mati mengejut ni semakin kerap jadi ya akhir-akhir ini. Banyak pun publicity yang kita dapat dengar di luar negeri dan juga di Malaysia. Dan tergolong pada orang, bukan saja orang yang berusia, pada orang yang aktif dan orang muda juga. Mengikut statistik, kita tak ada statistik berapa yang tepat tentang sudden death, mati mengejut. Tapi apa boleh diandaikan lebih kurang, kalau kita tengok statistik daripada, kita boleh andaikan daripada US, satu dalam mungkin 0.1%. Maksud dia 300,000 deaths di US. Kalau kita andaikan pada population Malaysia, kita boleh anggapkan mungkin 30,000 setahun. Okey. So, bilangan yang agak besar. Ya, ini yang dapat publicity, yang tak dapat publicity kita belum lagi pasti. Ya. Baik Datuk Seri, dan kalau puncanya pula bagaimana? Sebab kalau kita lihat mati secara mengejut ni berlaku dalam tidur, kadang-kadang ketika bersenam. Adakah punca-puncanya sama Datuk Seri? Ya. Kalau kita nak tengok daripada punca dia kenapa seorang tu mati mengejut, sudden death, kita tengok tengok pada apa organ-organ yang penting dalam badan. Okay. Yang terutamanya organ yang penting ni jantung. Kalau dari segi jantung, apa yang boleh berlaku, fungsi jantung tiba-tiba terhenti, termasuk sudden death, sudden cardiac death, mati mengejut dan serangan jantung. Dua-duanya berbeza. Kalau ada masa nanti kita akan discuss apa perbezaan dia. Okey, baik Datuk Seri. Organ lain juga boleh mati mengejut walaupun tidak sekerap jantung. Organ lain seperti otak, seorang boleh dapatkan stroke. Organ pernafasan, paru-paru, seorang boleh dapatkan pulmonary embolism, blood clot di paru-paru, boleh mati mengejut. Dan akhirnya juga organ pembuluh darah dalam badan boleh juga pecah. Tapi jadi kita tengok dalam banyak-banyak ni, jantung, otak, pembuluh darah, paru-paru semua penting, tapi yang paling kerap mati mengejut disebabkan jantung. Itulah Datuk Seri yang menjadi persoalannya, kenapa mereka yang muda pun kebanyakannya, kalau kita lihat mereka yang mati mengejut ni golongan muda pun kita dah tak terkejut dah jadi kebiasaan dah. Selepas ini kita akan pergi dengan mendalam lagi ya Datuk Seri. Tapi sebelum itu kita akan bersama dengan Sugita dan juga Encik Parmjit. Baik, dan Datuk Seri dah kongsikan pelbagai faktor yang menyumbang ya Hawa kepada mengapa seseorang itu mati mengejut, dan kita nak tahu lebih lanjut. Tapi sebelum tu kita nak tanya kepada Encik Parmjit,
Paramjit lah. Kalau tadi artikel mengenai pemain bola sepak Alexandros Lampis yang baru meninggal, dikatakan dia tidak mendapat bantuan secepat yang mungkin, dan ini mungkin situasi yang kita boleh kongsikan kepada semua orang. CPR kita sering kali mendengar, tetapi tidak semua mengetahui bagaimana untuk melakukan CPR kan. Jadi Encik Paramjit mungkin kongsikan dahulu apa yang perlu kita tahu mengenai CPR dan bagaimana untuk kita memberikan seseorang bantuan CPR. Okey, yang penting sekali kita kena belajar buat CPR. Okey, baik. Ini pasal dia hands on, you kena buat. Okey. Ini akan berlaku pasal kematian terkejut ni boleh berlaku di mana-mana saja. Betul. Banyak sebab dia kan. Okey. So bila seseorang itu dah kena, dia dah damage, dia tak ada respon dah. So kita nak turunkan dan kita nak kena buat CPR. That means kita tekan pada jantung. Okey, mungkin Encik Paramjit kita boleh terus tunjukkan sambil Encik Paramjit kongsi ya. Okey, mungkin kita kita rapat ke okey. Perlu memakai sarung tangan dahulu ya Encik Paramjit. Untuk ini pakai PPE ya, personal protector. So kita dapatkan respon, hello, are you okay? Dan sekarang masuk COVID. Kita ikut SOP COVID, kita kena tutup mulut dan hidung si mangsa. Baik. Okey. Supaya angin dari dalam dada dia yang paru-paru dia tak, kita tak kita tidak menarik, bila kita tarik nafas. Ya, kita tarik nafas, kita tak nak dia masuk. Okey, baik. So kalau dulu kita akan cek nafas and all that, sekarang ikut SOP COVID, kita terus akan lihat pada tanda-tanda kehidupan. Baik. Bila kita nampak tiada tanda-tanda kehidupan, kita teruskan dengan compression. That means tekanan di dada ya. So kita letak tangan kiri, pangkal tak kira kiri ke kanan. So pangkal dia di atas tulang sternum. Okey, baik. And then kita punya siku lock, kunci, and then kita tekan. Okey, baik. Kita tekan 30 kali kita tekan. Okey, ini yang menjadi persoalan Cik Paramjit ya, bila kita nak berikan bantuan atau compression, tekanan tu, betapa kuatnya sebenarnya tekanan itu perlu diberi. Sebab kadang-kadang orang nak berikan bantuan tapi takut terlalu kuat. Dia dalamnya ialah 2.4 inci. Okey. 2.4 inches. Baik. And then rate dia adalah 120 tekanan seminit. That means you push hard, you push fast. Okey. Right? Okay, baik. So basically it's like 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 12 and 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30 kali. Okey, baik. Okey, ini langkah pertama dalam. So, So ini adalah cara kita pump jantung dia. Darah masuk, kita tekan, darah keluar. Kita lepas darah masuk, tekan. So kita pumpkan jantung untuk mangsa. Okey, baik. Tapi Encik Paramjit, ini juga mungkin kita boleh kongsikan. Adakah semua orang boleh mendapatkan bantuan CPR? Kerana saya terbaca yang wanita mengandung, mereka yang ada sakit belakang, kita tidak boleh terus memberikan bantuan. Adakah ini antara benda yang perlu diambil kira dahulu? No, sebab sekarang kita buat CPR, sebab jantung dia dah terhenti. Okey. Jantung terhenti, darah ke otak dah berhenti. Tak ada peredaran darah dah. Okey, baik. So oksigen tak sampai ke otak. Bila oksigen dia ikut saja, sel-sel otak ada 4 hingga 6 minit oksigen. Okey, baik. Lepas tu dia akan ke buluran oksigen. Dan dari masa itu sampai 10 minit sel-sel otak boleh mati. Okey. Bila sel-sel otak dah mati, no more sudden death. Dah biological death. Okey, baik. So sudden death is reversible. Baik, faham. Dan so kalau seorang itu mengandung, you tak buat, dia akan meninggal. Okey, jadi seperti yang Encik Paramjit kongsikan, kita harus gunakan tekanan yang kita berpatutan lah, tidak begitu kuat ya. Bukan kuat, dalamnya 2.4 inci. And then kelajuan dia 120 kali seminit. Okey, baik. Okey, baik. Itu sebagai permulaan apa yang dikongsikan oleh Encik Paramjit. Lepas ni kita nak tahu lebih lanjut lagi. Tapi mungkin Hawa, kita boleh tanya kepada Datuk Seri lah kan, lebih lanjut mengenai mereka yang mati secara mengejut. Doktor, kalau boleh doktor kongsikan, kalau tadi doktor dah katakan antara faktor-faktornya, tapi adakah betul kaum lelaki adalah antara mereka yang mati secara mengejut lebih banyak daripada kaum wanita, dan mengapa itu berlaku, doktor? Baik, sekitar soalan yang penting tu. Secara rata kalau kita tengok statistik, memang lelaki lebih ramai sepanjang usia, pada pemuda dan juga yang berusia. Ada beberapa sebabnya. Beberapa sebabnya kalau kita tengok dalam golongan yang berusia. Wanita ni special. Wanita teristimewa. Dia ada hormon yang buat perlindungan kepada jantung, pada
protective hormone. Hormon ni hormon estrogen. Okey. Apa yang hormon estrogen benefitnya kepada kaum wanita adalah ia meningkatkan satu jenis kolesterol yang bagus untuk jantung, HDL, dan mengurangkan LDL. Itu yang kita tahu. Ya, jadi untuk mendapatkan kolesterolnya akan kurang, ini protektif pada jantung. Okey. Yang keduanya didapati kalau hormon estrogen dia mengurangkan daya sel darah untuk melekat kepada salur darah. That means untuk menjadi blok kepada salur darah, penyempitan tu kurang disebabkan hormon estrogen. Jadi perlindungan ni akan berterusan sampai usia dekat menopause. Okey. Ya. Jadi kita lihat statistik wanita yang dapat heart attack, serangan jantung, dia kurang sebelum menopause. Tapi lepas menopause dia lebih kerap dan hampir sama dengan lelaki. Okey, baik. Baik, itu tentang hormon estrogen ya, tentang keistimewaan seorang wanita. Tapi tadi Datuk Sri ada sebutkan tentang kolesterol, dan kita punya penonton di Facebook WHI pun ada bertanyakan soalan kepada Datuk Sri. Katanya bacaan kolesterol saya 8.2 walaupun saya tidak ada darah tinggi. Baru setahun ada ambil sejenis ubat ini, tetapi bacaan kolesterol tidak juga menurun. Apakah pemakanan lemak dan juga makanan laut juga menyumbang kepada sakit jantung? Itu yang ditanya oleh Maya Muhammad, Datuk Sri. Kalau 8 tu tinggilah, ya. Kolesterol tu tinggi, harus diberi perhatian. Ada 2 jenis strategi untuk mengurangkan kolesterol. Satu tu dengan cara lifestyle. Lifestyle tu kawal pemakanannya, makanan yang kurang kolesterol, makanan yang sihat. Boleh dapat banyak nasihat daripada dietitian untuk untuk nasihat tentang pemakanan ni. Keduanya secara lifestyle juga senaman. Senaman boleh berjaya mengurangkan kolesterol dan meningkatkan kolesterol yang bagus. Turunkan total kolesterol, turunkan kolesterol yang mudarat iaitu LDL, dan naikkan kolesterol yang bagus which is HDL. Kalau dengan strategi ini, kalau 8 tu pada saya agak tinggi lah. Kalau borderline tu strategi tentang lifestyle ni boleh mengawal. Tapi kalau terlampau tinggi itu perlu ubat-ubatan. Ada banyak, harus jumpa doktor dan bincang dengan doktor. Kebanyakan ubat-ubat untuk mengurangkan kolesterol ni sangat berkesan, sangat mujarab, dan side effect dia kurang sekali. Okey, baik doktor. Dan menjaga kita punya gaya hidup dari segi pemakanan dan juga senaman ini cukup penting sekali, Datuk Sri. Tapi kita nak sambung lagi selepas ini. Sebelum itu, ayuh kita saksikan laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami, Tasha, tentang mati mengejut. Jom kita saksikan. Dianggap remeh dan tidak penting, antara faktor utama masalah kematian mengejut sering diambil mudah. Rata-rata selain tidak mempunyai masa rehat yang cukup, penyakit jantung juga merupakan salah satu punca utama berlakunya kematian kepada seseorang, terutamanya golongan lelaki. Berdasarkan statistik di Malaysia, ianya merupakan penyebab kematian utama manusia dengan merekodkan sebanyak 18,515 kes kematian atau 17% daripada jumlah kematian secara keseluruhan. Seperti satu kes yang pernah tular baru-baru ini, kematian Syabi Singh yang disahkan meninggal dunia akibat serangan sakit jantung ketika sedang berbasikal telah menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Menurut laporan doktor, saluran jantungnya menunjukkan 3 saluran arteri koronari telah tersumbat 90 hingga ke 100%. Selain itu, Malaysia kemudian digemparkan dengan berita pemergian arwah Pianca Cupak yang juga turut meninggal dunia secara mengejut akibat serangan jantung setelah beberapa kali mengalami kesakitan di bahagian dada. Biarpun pelbagai inisiatif telah dilakukan bagi membantu untuk berwaspada dengan tanda-tanda awal serangan jantung mahupun punca lain, namun masih ada golongan yang menganggapnya sebagai tidak penting. Persoalannya, bagaimanakah sebenarnya cara yang terbaik untuk menangani isu ini? Apakah antara langkah awal yang boleh kita lakukan bagi mengelakkan berlakunya kematian mengejut? Kebanyakan kes kematian mengejut berlaku kerana kurangnya kesedaran untuk melakukan pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu serta tidak berehat jika terlalu penat. Namun, adakah benar seseorang yang terlalu aktif dalam sukan juga boleh menyebabkan kematian secara mengejut? Jadi jangan ambil remeh dan jangan leka. Mencegah lebih baik pada merawat.
Bagi pandangan saya tentang topik mati mengejut ini, kes ini banyak terjadi kepada golongan lelaki di Malaysia. Contohnya paling dekat, arwah atuk saya sendiri juga meninggal akibat serangan jantung. Membuat ujian kesihatan secara menyeluruh agar kita bersedia dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Mati mengejut ni selalu kita dikaitkan dengan serangan jantung. Serangan jantung dia tak kira tua muda, benda ni akan berlaku kalau kita abaikan kita punya kesihatan, tidur tak cukup, semua tu boleh mengakibatkan kita kena mati mengejut lah sebab kita tak sihat kan, badan kita tak sihat. So tips dia kita kena selalu check up, jaga kita punya pemakanan. Okey, itu dia sedikit laporan dan juga perkongsian daripada responden kita berkaitan topik pada hari ini. Okey, baik Encik Paramji, kalau tadi kita dah tunjukkan bagaimana untuk melakukan CPR. Tapi apabila melakukan CPR, kita yang memberikan bantuan juga memerlukan bantuan daripada orang lain. Betul. Di situ bagaimana ataupun apa yang boleh orang membantu, orang di sekeliling? Okey, so apa yang kita buat bila kita approach, kita dapatkan respon. Bila tiada respon, kita dapatkan orang lain, orang awam, somebody ataupun sesiapa di rumah untuk memanggil ambulans. Okey, baik. So sementara you buat CPR, ambulans pun dah datang kan. Macam itu. So getting help, yang dapatkan bantuan adalah penting. Sangat penting. Sangat penting, right? So dapatkan seseorang dial 999, suruh dia datang minta ambulans dan datang balik pada you. So dia boleh berkata, oh yes, ambulance on the way. Okey, baik. And then di sini kita akan mulakan CPR, kita akan lihat pada tanda-tanda kehidupan, tiada tanda-tanda kehidupan, kita akan kompres. Bila kompres untuk orang adult, orang dewasa, dia mesti 2.4 inci. Okey, baik. Bagi anda yang baru saja menonton, ini amat penting. So kita kompres, and then kalau biasanya kita buat hembusan, tapi sekarang SOP COVID kita tak buat hembusan. Okey, baik. Dan ini mungkin kita boleh berkongsi lebih lanjut. Ya, betul. Kadang-kadang kita memberikan bantuan pernafasan mulut ke mulut dan sebabkan SOP kita tidak membuatnya kepada orang ramai. Tapi orang di luar sana lah kalau dalam situasi kecemasan. Tapi bagaimana pula kalau orang di rumah kita sendiri? Kalau keluarga kita sendiri dan kita mau juga buat, ini terpulang pada diri masing-masing lah. Baik. Boleh lah, kita nak kata tak boleh pun, pasal orang itu akan buat saja. Dalam situasi itu dia akan buat juga kan. Betul. Okey, dan bagaimana untuk kita sebenarnya memberikan bantuan pernafasan mulut ke mulut? Okey, yang itu kita kena tekapkan mulut kita pada mulut mangsa. Di sini mannequin. And then of course kita nak hembus, kita tak boleh nak letak. Tapi kita ada face shield untuk ni. Biasanya normally pun biasa pun kita akan pakai face shield. Baik. And then bila kita hembus, so untuk menghembus kita kena tekapkan mulut kita pada mulut kita. First thing kita buka saluran pernafasan, picit hidung, tekapkan mulut. Dan kita hembus. Hembus. Okey, bila hembus tu berapa lama sepatutnya? Hembus kita bagi dalam yang 2 hembusan tu dalam 3 saat. 2 hembusan dalam masa 3 saat. Hembus, you akan adakan naik dan turun. Okey, baik. Naik, turun dan kita continue dengan CPR. Dengan tekanan di dada. Okey. Macam itu. Tapi sekarang sebab SOP COVID, kita tidak lakukannya. So kita buat tekanan sahaja. Okey, baik. Dan mungkin ada orang juga ingin tahu, adakah tekanan dan bantuan CPR sama bagi kanak-kanak dan juga dewasa? Sebelum kita nak berkongsi berkaitan dengan bayi. Okey, kanak-kanak tekanan dia sama, 30 kali tekan dan 2 kali hembus kalau bukan masa COVID, bukan SOP COVID. Untuk bayi pun sama, tetapi cuma untuk kanak-kanak kita akan tekan sedalam sekurang-kurangnya 2 inci. Okey. At least 2 inches. Okey, baik. And then untuk bayi is at least 1.5 inch. And then tekanan pada kanak-kanak kita boleh gunakan satu tangan. Kalau kita cukup besar, kanak-kanak tu kecil, satu tangan cukup, kita gunakan satu tangan. Baik. Kalau yang penyelamat tu badan kecil, boleh gunakan 2 tangan, no problem. Tapi untuk bayi pula, kita gunakan
2 jari. Okey, mungkin selepas ini kita kongsikan lebih lanjut Encik Parmjit bagaimana untuk membantu. Katakanlah di rumah ada situasi di mana seorang bayi tersedak susu kan, bagaimana untuk memberikan bantuan. Tapi sebelum tu Hawa, kita bersama dengan Datuk Seri dahulu ya. Ya, okey, baik. Datuk Seri, apabila disebutkan tadi kita memang kena jaga pemakanan kita kena bersenam. Okey, tapi kita sering kali dengar mereka yang mati mengejut apabila mereka sedang bersenam. Tadi contoh yang diberikan pemain bola Greece dan juga ada mendiang Syabi juga meninggalkan kita ketika berbasikal, dan ini yang merisaukan kita Datuk Seri. Dan ada ditanyakan juga oleh penonton WHI Nur Hayati Umar, saya nak tahu adakah denyutan nadi laju sampai 140 itu juga merupakan tanda awal sakit jantung. So ada kalanya bila kita bersenam ni kita push terlalu kuat Datuk Seri, dan adakah itu yang boleh dikatakan punca mati mengejut apabila bersenam Datuk Seri, ataupun ada punca-punca lainnya? Ya, ada banyak punca mati mengejut. Bila dapat tahu mati mengejut, sudden cardiac death, mati mengejut disebabkan masalah jantung. Antara apa yang berlaku sebenarnya, kalau kita jantung ni sebagai satu organ untuk pam darah ke satu badan. Untuk pam darah ke satu badan, organ ni perlu satu litar elektrik sebagai pencetusnya. So litar elektrik ni ada pacemaker dalam jantung. Bila ada kelainan pada litar elektrik jantung ni, terdapat satu kegagalan jantung yang mendadak. So punca akhirnya is kelainan elektrik, dinamakannya ventricular fibrillation. Ya, dalam keadaan gitu jantung berdenyut terlampau cepat dan tidak dapat pam darah keluar. So pesakit tu yang kena tu akan terus rebah, terus meninggal, tiada pernafasan. Ya, apakah yang berlaku masa senaman? Seperti yang dikatakan, nadi jantung 140. Pada lazimnya nadi jantung akan naik. Kalau kita yang biasa bersenam, Hawa pun banyak bersenam, kita boleh kita pakai heart rate monitor. Bila ada heart rate monitor, kita akan tengok nadi jantung kita akan naik. Ya, sama ada benda tu, kenaikan nadi jantung tu bahaya ke tidak, tergantung pada individu. Jadi nombor satu tu, kita perlu tahu badan kita sendiri. Ya, badan kita, pada orang yang tidak pernah bersenam, jangan terus push diri kita sampai kita nak pergi terlampau cepat nadi jantung. Sampai zon 4 dia Datuk Seri? Ya, zon 4. Jadi kita, Hawa pun tahu tentang zon-zon ni. Kalau yang zon-zon yang selamat, zon 3, zon 2, zon 3. Ya. Kalau yang permulaan, kalau kita, itu pun bagus untuk endurance. Ya. Kalau kita betul-betul nak pergi untuk competition, dan sedikit zon 4, competition zon 5. Tapi untuk rata-rata untuk permulaan dan untuk orang yang nak bersenam dengan santainya, jangan push. Zon 2, zon 3 dah cukup. Ya? Itu memang cukup penting sekali, sebab kita pun ada perkiraannya untuk tahu maksimum kita punya kadar degupan jantung Datuk Seri. Okey, misal kata kita punya maksimum 190 dan kita dah push sampai tahap itu. Adakah itu bahaya kalau diamalkan selalu ataupun tidak mengapa Datuk Seri? Kalau kita tidak ada kelainan jantung, itu it's okay. Kalau kita sihat, fully sihat, tak ada masalah jantung, kita boleh push. Kita boleh push tapi tidak lama sangat. Ya? Tidak 190 all the time. Kita ada peratusan dia, mungkin 10%. Dalam competition kita nak push. Kalau untuk sprint boleh, bukan untuk endurance. Ya? Untuk short distance. Ya? Jadi formula yang Hawa katakan tu is maximum heart rate. Setiap orang 220 tolak dengan umurnya. Jadi umur seseorang tu 30 tahun memang tepat, maksimum dia 190 ya. Jadi kita kena ikut kemampuan kita sendiri dan kita kena ikut jenis sukan tu. Kalau sukan tu sprint, short distance, yes, go, boleh push. Kalau sukan tu endurance, tak baik untuk push berlarutan, berpanjangan. Okey, maksudnya Datuk Seri, apa jua yang kita nak buat, kita kena kenal badan kita kena kenal sukan itu sendiri ya Datuk Seri. Okay, jadi baik. Yang boleh saya tambah, kalau untuk high intensity, sukan yang high intensity sekarang disebabkan banyak kes mati mengejut, kita pun dah nasihatkan tambahkan dari segi kita screen ahli sukan yang high intensity ni, yang kompetitif. Jadi screening dia, kita akan screen dengan lebih teliti supaya dia dapat masuk zon 5, zon 4, zon 5 dengan selamatnya.
Okey, wow, sampai zon 5 Datuk Seri. Baik, kita nak sambung lagi Datuk Seri, tapi sebelum itu Sugi akan teruskan dengan Encik Pramjit ya. Ya, betul tu Hawa. Baik, Encik Pramjit, mungkin di sini kita boleh terus kongsikan bagaimana untuk memberikan bantuan CPR kepada seorang bayi yang mungkin katakanlah dalam situasi tersedak disebabkan susu ataupun disebabkan lemas. Kadang-kadang ada situasi realitinya kita terlupa bayi di tandas dalam besin kan. Jadi dalam situasi itu apa yang perlu kita lakukan dahulu? Okay, first thing kita lihat pada bayi, dia dah diam. Biasanya bayi tak akan diam begitu saja kan. So kita tap, kita angkat bayi, kita tap. Tengok muka dia dah macam kebiruan and all that. So kita tap, dia tak ada respon. Okey, baik. So kita lihat dengar pada pernafasan dia, tak ada nafas. Okay, kita cek nadi, brachial dekat sini. Tengok kita kira kita tak ada nadi. Baik. So kita nak bagi dia hembusan. So kita bagi tekapan pada mulut dan hidung sekali dan kita hembus. Bila hembus, dia berlainan dengan orang dewasa dengan kanak-kanak. Di sini kita puff sahaja. Alright? Puff saja, dada akan naik. Okey, kalau macam tadi 2 hembusan dalam masa 3 saat, kalau bayi lain. Yes, and then bila you check nadi, tiada nadi, you pun buat CPR. And then you kena pegang dengan kuat ataupun letak atas meja. So jangan pasal kadang-kadang kalau dekat tangan turun. Ya, betul. Ke dada takkan turun. So kita letak atas meja dan kita tekan. Satu jari di antara puting and then 2 jari ni kita tekan. Okey, baik. Tekan. So kita boleh support dekat paha ataupun letak atas meja yang bagus sekali lah. So sama juga 30 kali tekan and 2 hembusan. Bayi ni actually of course kita tahu ni dalam rumah kita dia bukan positif, COVID positif and all that. We will know about the child lah. So we can do. Some and then biasanya kalau bayi dengan kanak-kanak dia akan dapat respiratory distress. Bukan cardiac arrest. Biasanya lah. So kalau dah terlalu lama dalam air tenggelam, possibly the heart has stopped. So of course you have to do CPR. Tapi biasanya pada bayi dan kanak-kanak, it's respiratory distress. Itu. That means dia tak boleh bernafas. Faham. Itu perbezaan buat dewasa, kanak-kanak dan bayi. Dengan bayi. Di sini sebelum kita menutup sesi ini, Encik Pramjit boleh kongsikan setelah seorang itu sedar selepas kita memberikan CPR, apa yang perlu kita lakukan? Mungkin proses pemulihan dia, adakah posisinya perlu ditukar? Yes. So the first thing is ini adalah macam primary survey. Penilaian prima. Kita nak otak dada cardiovascular system berfungsi. Lepas tu bila sudah ada nadi, sudah ada nafas, kita akan cek seluruh badan. Baik. Untuk kecederaan yang lain. Kalau didapati tiada kecederaan yang lain, kita akan letak dia pada posisi pemulihan ataupun kedudukan pemulihan. Which is kita terbalik. Kita akan mengiringkan dia 3 suku mengiring, 3/4 prone. Baik. 3/4 prone position. Sementara kita menunggu ambulance. Pasal 3/4 prone position is this way. Kepala dia basically on the arm. Baik. Open up the airway. Kalau dia muntah pun dia akan keluar. Dia takkan tercekik. And very important yang mustahak sekali adalah semua orang kena belajar CPR. Betul. Pasal dia boleh digunakan di mana-mana. And then you are ready. Itu proses daripada awal sehingga akhir. Dan Encik Pramjit kata semua orang kena belajar CPR. Mungkin sedikit daripada Encik Pramjit, di mana boleh mereka belajar? Adakah kursus untuk ini? Kursus ada diberi di Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Baik. Kita ada buat kursus. So boleh kontak Bulan Sabit di website kita and then apply kursus online. Baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Pramjit atas perkongsian. Dan bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut ataupun nak belajarlah kan bagaimana untuk membuat CPR, anda bolehlah dapatkan info-infonya daripada Persatuan Bulan Sabit Merah ya. Baik Hawa, mungkin kita boleh dapatkan kata-kata ataupun tips daripada Datuk Seri ya. Ya, baik. Terima kasih Encik Pramjit. Memang semua orang kena tahu cara-cara untuk buat CPR ini kan. Benda ni boleh berlaku di mana-mana saja. Baik Datuk Seri, di penghujung perbincangan kita ini secara ringkasnya, apa antara langkah-langkah awal yang perlu kita tahu supaya dapat kita elak daripada diri kita sendiri dan juga insan-insan tersayang daripada mati mengejut, Datuk Seri? Silakan. Thanks Hawa. I think ni penting kalau tips yang kita nak beri tu, kita jangan abaikan gejala, jangan abaikan symptoms ya. Ini khusus pada segmen pada program wanita hari ini.
kadang-kadang gejala pada wanita ni dia lain sedikit daripada yang berlaku pada lelaki. Ya, yang lakinya lazimnya jadi typical symptoms untuk dapat serangan jantung, heart attack, dia sakit dada, dia berpeluh, cold sweat, dia susah nafas, boleh termuntah. Tapi kadang-kadang pada wanita dia lain sedikit. Kadang-kadang dia boleh rasa tak sedap badan, dia boleh rasa anxious, dia boleh rasa sakit di kerongkong, dia slow. Jadi kalau ada siapa-siapa yang rasa tak berapa elok, satu benda yang kita kena rule out juga sakit jantung. Kebanyakannya wanita yang dapatkan heart attack dia memang typical symptoms seperti lelaki, tetapi kita harus ada peringatan yang kadang-kadang sakit jantung pada wanita ni dia lain sedikit pada lelaki. Baik. Special sikit kaum hawa ni. Itu nombor satu. Nombor duanya, ada siapa-siapa yang ada risiko. Sama ada family history, sama ada tekanan darah tinggi, diabetes, kencing manis, kolesterol yang tinggi, obesity, yang merokok, please sebelum bergiat atau bila peringkat umur dah sampai 40 tahun pada lelaki, 50 tahun pada wanita harus pergi check up, ya. At least sekali, kita nak elakkan daripada dah jadi baik. Ya. So, siapa saja walaupun simptom-simptom dia kecil sedikit, jangan kita tak peduli. Terus berjumpa dengan doktor. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Datuk Seri Dr. Jeffrey Jaswan Dillon, Pengarah Sukan dan Kecergasan Kardiovaskular Institut Jantung Negara. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama wanita hari ini. Terima kasih Hawa, terima kasih Sugita. Terima kasih TV3. Baik, harapnya segala perkongsian kita pada hari ini memberi manfaat bersama dan banyak lagi yang menarik ingin dikongsikan selepas ini di Wanita Hari Ini.